Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Masak-Masak di Pagi Raya bersama saya, Encik Akil. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan satu ramuan istimewa, paling ringkas dan paling cepat untuk kita lakukan bersama. Apa dia ramuan tersebut? Ialah cara-cara untuk membuat sambal bujang. Baiklah, mari kita lihat bahan-bahan yang telah saya sediakan. Kita sediakan 2 ulas bawang merah. Jangan dilupakan juga 2 ulas bawang putih. Kemudian kita ada ikan bilis. Dan untuk penambah rasa, kita juga perlu sediakan limau kasturi. Paling penting, lada merah ataupun lada hijau. Dan untuk menambah rasa sedikit masin, kita perlukan garam. Baiklah, macam mana caranya? Kita perlu ingat bahawa kita perlu ada lesung batu. Mula-mula kita perlu masukkan ke semua bawang-bawang ini ke dalam lesung tersebut dan kita tumbuk bagi lumat. Setelah lumat, kita campurkan pula dengan lada, beberapa biji lada untuk kita gunakan supaya masakan kita jadi lebih sedap. Dan seterusnya, kita tambahkan ikan-ikan bilis ini sedikit di dalam batu lesung kita, campuran bahan kita tumbuk sehingga lumat. Akhir sekali, untuk menambah perasa sedikit rasa masin, kita tambahkan sedikit garam. Ya, kita tumbuk sehingga lumat dan setelah siap, yang terakhir, jangan lupa ya, limau kasturi kita perahkan sedikit bagi rasa masam-masam. Dan lihatlah, inilah dia sambal bujang yang dapat kita hasilkan pada hari ini. Mudah tak? 5 minit je. Apa tu? Cikgu. Buat apa tu cikgu, ya Allah? Nisa. Masuk, Nisa. Masuk. Saya tengah siapkan sambal bujang ni, Nisa. Nampak sedap, Pagi cikgu. raya ni, Nisa. Betul. Kadang-kadang terlupa kita. Tetamu kita nak makan pedas. Betul. Jadi ini paling mudah, Nisa. Tak perlukan bahan yang susah-susah. Tak sampai 5 minit, ya? Betul, Nisa. Okey, tapi sebenarnya kan penonton semua, anda tidak salah saluran. Anda sedang menonton saluran Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Dan tidak, kita bukan di rancangan masak-masak, tetapi di rancangan teras. Baiklah, hari ini Nisa naikkan kepada anda semua. Dalam pada kita menyambut perayaan, jangan lupa memakai pelitup muka di mana saja anda berada di tempat-tempat awam dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah, sebenarnya kan siapa yang ada dengan kita tadi? Adakah beliau chef? Adakah beliau pengacara rancangan masakan? Kalau kita nak tahu siapa beliau, jom kita saksikan profil ini. Luar biasa, berserah pada yang esa merupakan moto pilihan guru yang akan bersama-sama dengan kita di sini, iaitu Cikgu Akilul Nazar dari SMK Kelapa Sawit Kulajau. Apa khabar, Cikgu? Ya, Nisa. Assalamualaikum, Nisa. Selamat Hari Raya, Nisa. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton teras. Sebelum tu kan Cikgu senangkan kepada anda semua, apabila kita ingin membuka pelitup muka kita, jangan buang merata-rata. Kalau dah kotor nak tukar yang baru, jangan buang merata-rata. Kalau masih boleh dipakai, masih bersih, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas. Contoh, Cikgu, saya ada bekas plastik untuk simpan dalam saku pun boleh, dalam beg. Yang penting jangan buang sampah merata-rata. Baiklah, Cikgu, sebenarnya saya sangat-sangat tertariklah pagi-pagi Cikgu dah buatkan kita sambal bujang. Sambal yang 5 minit, tak sampai 5 minit pun dah siap. Kita nak belajar masak-masak ke hari ini, Cikgu? Tidak, Nisa. Sebenarnya apa yang saya tunjukkan tadi adalah satu tunjuk cara. Dan dalam setiap ayat saya ada perkataan-perkataan tertentu yang memberi
clue kepada tajuk yang kita nak belajar hari ini. Ya, tetapi sebelum itu kan cikgu kan, saya tidak berseorangan. Maklumlah musim-musim raya ni kita nak jemput orang datang rumah, ada yang jauh, tak boleh merentas negeri, tak boleh merentas daerah, tetapi kita boleh jemput mereka secara alam maya. Betul, cikgu. Nisa. Ya, Jadi jom silakan. kita ingin mempersilakan rakan-rakan saya dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor untuk bersama-sama kita. Hai semua, selamat Hari Raya. Hai anak-anak semua, apa khabar? Wah, semua kawan-kawan saya segak-segak, kacak bergaya, cantik-cantik dengan baju raya mereka. Cikgu, saya nak berkenalan dahulu boleh, dengan Nisa. rakan-rakan kita. Ya. Jom kita persilakan Luqman, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kasim. Saya dari sekolah SMK Kelapa Sawit. Baik, terima kasih Luqman. Seterusnya kita jemput adik Daniel untuk perkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fidul Ismail. Saya Daniel. Baik, seterusnya kita jemput kawan kita Mugesh, sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama Selamat saya sejahtera. Mugesh Sharan, anak lelaki Sanmugam. Kawan-kawan boleh panggil saya Mugesh. Ya, baik, terima kasih Mugesh. Seterusnya kita panggil kawan kita yang bernama Nurul. Nurul Rahana, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Raihana binti Razali. Kawan-kawan boleh panggil saya Raihana. Okey, Raihana, terima kasih. Seterusnya Rogini, silakan. Selamat sejahtera kawan-kawan. Nama saya Rogini, anak perempuan Velu. Kawan-kawan boleh panggil saya Rogini. Terima kasih Rogini. Last but not least lah kan cikgu, ataupun yang terakhir sekali kita jemput kawan kita yang bernama Baneta, silakan. Hai kawan-kawan, selamat sejahtera. Nama saya Baneta, anak Patrick Liko. Kawan-kawan boleh panggil saya Baneta. Terima kasih. Itu dia kawan-kawan kita dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor yang akan bersama-sama kita. Terima kasih ya sempat singgah ke sini. Kita belajar dahulu maklumlah, saya pasti ada yang nak pergi beraya rumah jiran. Betul, ataupun Nisa. rumah saudara mara yang terdekat. Jadi sebelum itu kan kita belajar dahulu di mana topik kita hari ini. Cikgu belum perkenalkan. Jom cikgu kita teruskan. Apa yang kita belajar pada hari ini? Silakan, cikgu. Baiklah anak-anak yang berada di rumah ataupun anak-anak yang berada di Google Meet bersama saya. Apakah topiknya? Berkaitannya dengan aktiviti memasak tadi saya lakukan. Ya. Jadi Nisa ada perasan tak perkataan-perkataan ini saya sebutkan sebentar tadi Nisa? Okey, perkataan macam lada-lada, Ya, Nisa. ketuk-ketuk, Ya, Nisa. ikan-ikan bilis dan bawang-bawang. Saya dengar Ya. tadi daripada jauh cikgu dah sebut masukkan bawang-bawang, Ya. masukkan lada-lada. Ya. Ada Jadi tu. agak-agak Nisa, Ya. sebelum saya tanya anak-anak murid yang berada di Google Meet itu, agak-agak Nisa, apa topik yang kita nak belajar pada hari ini? Semestinya hari ni cikgu mestilah kita nak belajar tentang kata ganda cikgu. Betul? Ya, pandai Nisa, betul. Ya, kita akan belajar tentang kata ganda. Iaitu apa dia kata ganda? Nanti kita akan tahu Nisa. Okey, baiklah. Cikgu, sebelum tu kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan kepada semua yang sedang menonton teras. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan Nisa. Kawan-kawan, nak tahu tak apa itu maksud kata ganda? Kata ganda ialah proses menggandakan kata dasar yang bertujuan untuk menghasilkan maksud jamak, iaitu banyak. Contohnya, perkataan pensel membawa maksud sebatang pensel. Apabila mengalami proses pergandaan, ia akan mencari pensel-pensel iaitu dua atau lebih pensel. Ini bermakna sebatang pensel bertukar menjadi banyak pensel. Itu sahaja daripada saya. Kawan-kawan, ada 4 jenis kata ganda. Nak tahu cara mudah ingat jenis kata ganda? Jom ikut saya. Pergi, sekolah, belajar, berdoa. Pergi merujuk pada kata ganda penuh. Sekolah pula kata ganda separuh. Belajar kata ganda bertak. Dan berdoa merujuk kepada kata ganda berimbuhan. Senang kan? Bye! Kata ganda penuh ialah proses penggandaan seluruh kata dasar tanpa sebarang perubahan bentuk. Contohnya, ikan-ikan. Kata ganda penuh berimbuhan pula ialah proses penggandaan kata ganda penuh yang telah menerima imbuhan, misalnya berlari-lari. Manakala kata ganda masbuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja seperti rumah-rumah banglo. Itu dia
kata-kata rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu kata ganda. Saya lihat kawan-kawan kita ni semua dapat menjelaskan dengan baiklah cikgu tentang kata ganda. Ya Nisa, mungkin mereka sebenarnya di sekolah rendah sendiri, para pelajar ini sudah belajar apa itu kata ganda secara asasnya Nisa. Dan mereka ini Nisa, semuanya adalah pelajar-pelajar tingkatan 1 Nisa. Wah, muda-muda lagi. Ya, Nisa. Dah begitu bijak sekali. Baiklah, sebelum Betul, kita Nisa. mulakan pembelajaran kita, saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yeay, semua dah bersedia dan bersemangat. Saya kira penonton di rumah pun dalam pada nak capai kuih raya tu tetap duduk di depan TV untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan kata ganda. Tetapi sebelum tu cikgu, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. A teacher? Wait. If so, this is for you. To our dear teachers, thank you for teaching us. Tidak kira siang dan malam demi membentuk kami menjadi insan yang lebih hebat. Nahnu mudiruna katsiran muallimina li'annahum qad jahaw tarbiyatan kabiratan min awqatihim wa amwalihim li'ajlina. Ijiro. 우리 대신에 사회 그리고 나를 훨씬할 것입니다. 先生が生徒のことと同じくらい自分のことを大事にしてください。口号记在哈，口腔看到哈。Gracias te quiero. Gracias te quiero mi amor. 谢谢老师。爱你。bien dangerous. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM di pagi raya ni kan. Walaupun kita ada lemang, ada rendang di hadapan kita, tetap kekal di hadapan TV untuk topik kita pada hari ini, iaitu topik kata ganda dengan Cikgu Akil dan juga rakan-rakan saya dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Jom Cikgu Akil, kita mulakan. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Baiklah, topik yang akan kita pelajari hari ini ialah kata ganda. Apa tujuan sebenarnya kita belajar pada hari ini? Dengan harapan di akhirnya nanti para pelajar yang berada di Google Meet atau berada di rumah dapat memahami dan menggunakan kata ganda dengan betul mengikut konteksnya. Baiklah, sebelum itu Nisa, izinkan saya terangkan dulu. Sebenarnya apa ini kata ganda? Kata ganda ini sebenarnya Nisa adalah proses menggandakan kata dasar. Tujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang jamak. Jamak itu bermaksud banyak Nisa. Ya, betul Nisa. Jadi contohnya Nisa, macam ni. Saya bagi satu keadaan. Contohnya perkataan buku Nisa. Buku itu merujuk kepada satu buku. Contoh cikgu, di hadapan saya ni satu buku. Ya, betul Nisa. Cuba Nisa ambil 2 atau 3 buku. Okey, saya ambil 2. 1, 2. Okey, sekarang kita ada 3 buku. Jadi apabila buku ini mengalami proses penggandaan Nisa, dia akan menjadi buku-buku. Buku-buku. Di tangan jelas saya, contohlah cikgu, di tangan saya ada buku-buku bahasa Melayu. Betul cikgu? Ya, betul. Tapi yang ini akan mengalami kata ganda yang lain nanti Nisa. Nanti saya akan terangkan. Baik. Seandainya tiada tajuk Nisa, kita akan sebut dia sebagai buku dulu. Buku. Okey. Baik. Terima kasih Nisa ya. Okey, tapi Nisa, dalam keadaan ada satu keadaan di mana terdapat kata ganda yang tidak membawa maksud jamak Nisa. Contohnya labah-labah ataupun rama-rama. Yalah cikgu, tapi kan cikgu, kalau lebih daripada satu rama-rama, takkan nak sebut
rama atau labah. Ini ada satu kes khas di mana dia pengecualian. Kita tidak boleh kata rama. Nisa, kerana dia dalam kategori serangga. Jadi, untuk menunjukkan serangga ini banyak, kita perlu tambahkan penjodoh bilangan di hadapannya. Contohnya, seekor rama, 2 ekor rama. Begitu, Nisa. Oh, barulah saya faham. Setakat ni kawan-kawan faham ya? Kalau faham, angguk. Semua mengikuti. Baik, jom cikgu. Baik Nisa, saya teruskan. Secara asasnya Nisa, kata ganda ni ada 4. Iaitu yang pertama kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Saya ada tips mudah ni maaf, saya ada tips mudah Nisa untuk bagaimana para pelajar ni nak mengingat kata ganda ini ada 4 jenis. Boleh tak Nisa, saya minta murid-murid yang berada di Google Meet untuk sebutkan apa dia tips tersebut yang pernah cikgu ajar kepada awak. Siapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Silakan anak-anak. Silakan. Pergi sekolah, belajar, berdoa. Ini adalah cara mudah untuk kita mengingat 4 kata ganda ini Nisa. Pergi sekolah, belajar, berdoa. Di mana PE itu merujuk kepada kata ganda penuh, SE merujuk kepada kata ganda separa, BE merujuk kepada kata ganda berentak dan BER merujuk kepada kata ganda berimbuhan. Tetapi Nisa, pada hari ini sebenarnya fokus saya adalah kepada 3 aspek kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk Nisa. Baik, cikgu. Kita teruskan je Nisa. Jom. Kata ganda penuh. Boleh tak saya minta mana-mana pelajar dalam Google Meet untuk bacakan kata ganda penuh ini? Bantu saya. Sesiapa yang nak mencuba? Silakan. Siapa nak cuba? Nampaknya layangan Mugesh. kad hijau ya. Kita pakai flashcard Nisa. Jom. Mugesh Warren. Silakan Mugesh Warren. Kata ganda penuh ialah proses menggandakan seluruh kata dasar dan proses menggandakan seluruh kata nama berimbuhan seperti awalan pen, ke, juru dan maha. Ya, betul tu Nisa. Terima kasih Mugesh. Kata ganda penuh ni sebenarnya Nisa, satu proses kita menggandakan seluruh kata dasar Nisa. Okey, dia juga melibatkan seluruh kata nama berimbuhan Nisa. Contohnya Nisa, Nisa nampak mangkuk kat situ Nisa. Betul cikgu. Okey, mangkuk ejaannya adalah MANGKUK. Betul. Bila mengalami kata ganda, keseluruhan ejaan itu perlu dibuat berulang. Maksudnya akan menjadi mangkuk. Faham tak Nisa? Faham. Jadi, kalau bagi contoh kata nama berimbuhan Nisa, kata nama berimbuhan contohnya saya bagi kat Nisa, pelari. Pelari adalah kata nama berimbuhan, betul? Ya, betul. Bila kita gandakan dia akan menjadi pelari. Jadi di sini saya ada contoh kata dasar. Kotak akan menjadi kotak-kotak Nisa. Lagi satu Nisa, apa dia Nisa? Jalan, dia jadi jalan-jalan cikgu. Betul Nisa. Dan bagaimana pula dengan kata nama berimbuhan Nisa? Ini kata nama berimbuhan. Kita ada apa Nisa? Kalau pemeriksa, dia jadi pemeriksa. Dan dapat lihat contoh pelari yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi pelari. Tapi kan cikgu saya nak tanyalah kawan-kawan saya. Boleh Nisa, silakan. Ada tak yang nak kongsikan contoh selain daripada apa yang cikgu Akil dah tunjukkan dekat sini? Siapa nak layangkan kad hijau? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Ya, kita nampak Luqman je Nisa. Silakan Luqman. Contoh lain. Menjadi pelakon-pelakon. Pelakon. Menjadi pelakon-pelakon. Kategori apa itu Luqman? Kata dasar atau kata nama berimbuhan? Kata nama berimbuhan. Ya, tahniah Luqman. Betul sekali. Ya, mungkin ada anak-anak lain yang nak beri contoh. Siapa lagi nak cuba? Boleh layangkan kad hijau anda. Siapa nak cuba? Okey, Benita silakan. Kanak menjadi kanak-kanak. Ya, kanak menjadi kanak-kanak. Itu dalam kategori kata dasar Nisa. Dasar. Ya, saya harap anak-anak murid yang berada di rumah dan di dalam Google Meet jelas ya tentang kata ganda penuh. Nisa, kita teruskan dengan yang kedua, kata ganda penuh berimbuhan itu Nisa. Apa pula kata ganda penuh berimbuhan ini Nisa? Ia dikenali juga sebagai kata ganda separa. Di mana proses menggandakan kata dasar yang telah mengalami pengimbuhan melibatkan kata kerja berimbuhan, iaitu imbuhan men dan ber. Lagi satu, kata adjektif berimbuhan Nisa, iaitu ter dan se. Mari kita lihat contoh apa dia.
Ini dia contohnya Nisa. Contoh kata kerja menari. Menari kata dasarnya adalah tari. Betul? Bila menjadi kata kerja mengalami imbuhan me, bila kita gandakan dia mengalami proses penggandaan dia menjadi menari. Bermakna imbuhan tersebut hanya di awal dan perkataan kata dasarnya dieja penuh balik di belakangnya Nisa. Wah, ini baru saya ingat balik. Cikgu maklumlah dah lama tinggal sekolah kan. Kawan-kawan di rumah pun boleh terus sama mengulang kaji. Okey. Nampak Nisa, perkataan lain. Berlumba-lumba akan menjadi apa Nisa? Berlumba-lumba. Mana ber di hadapan saja cikgu. Ya, betul. Bermakna imbuhan yang dialami oleh kata tersebut akan ada satu sahaja. Dia tidak macam tadi kata ganda penuh. Kita ambil semua Nisa. Ya, okey, kita ada juga contoh melompat, lompat. Bagaimana pula kita tengok contoh kata adjektif berimbuhan? Perkataannya contoh lembut. Kita akan dapat apa Nisa? Selembut, lembut. Hanya se sahaja di hadapan, betul? Begitu juga dengan tinggi, setinggi-tinggi dan besar, besaran. Ini mengalami imbuhan akhiran Nisa. An di belakangnya ya Nisa. Ya, baru nak tanya tadi kenapa di belakangnya ada an, ada an. Ini imbuhan akhiran Nisa. Ya, jenis-jenis imbuhan lah Nisa. Baik. Mungkin Nisa, kita tanyakan kepada murid-murid tu. Jom cikgu. Mungkin mereka nak beri contoh lain selain yang saya ada di sini. Silakan murid-murid, siapa yang nak mencuba? Siapa lagi nak cuba? Silakan, Rogini. Ya, Rogini. Bermain-main cikgu. Bermain-main. Ya, bermain-main. Kata dasarnya apa Rogini? Bermain. Main ya, dia mengalami imbuhan Nisa. Bagus. Okey. Jadi kita boleh teruskan. Ini yang kedua dan kita teruskan kata ganda majmuk yang ketiga Nisa. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak tanya anak-anak murid di dalam Google Meet. Sebelum ni cikgu pernah ajar kata majmuk itu apa sebenarnya? Boleh tak sesiapa yang memberi respon apa sebenarnya maksud kata majmuk itu? Siapa nak kongsikan kata majmuk? Okey, Raihana, silakan. Silakan Raihana. Kata ganda majmuk ialah dua atau tiga perkataan yang digabungkan menjadi satu maksud yang baru. Contohnya seperti kereta lembu. Kereta ialah kenderaan yang dibawa oleh manusia. Manakala lembu ialah seekor binatang. Apabila dimajmukkan, ia akan menjadi kereta lembu iaitu sebuah kenderaan. Ya, betul tu Nisa. Bagus lah. Raihana. Ya, kata majmuk seperti yang Raihana cakap, dia adalah dua atau tiga perkataan Nisa yang bila kita gabungkan, dia membawa maksud baru. Macam dia kata tadi lah, kereta tu kenderaan. Lembu tu binatang. Bila kita majmukkan dia, kereta lembu. Jadi satu jenis kenderaan baru Nisa. Ya, betul. Jadi bagaimana kata majmuk ini mengalami proses penggandaan Nisa? Okey, caranya proses menggandakan kata majmuk hanya melibatkan unsur pertama je Nisa. Unsur pertama. Agak-agak Nisa, saya tanya Nisa. Macam mana Nisa? Cuba. Kalau unsur pertama, maknanya unsur pertama tadi iaitu kereta. Ya. Lembu tu tidaklah kot. Jadi kereta-kereta lembu. Betul ke cikgu? Ya, betul Nisa. Macam tu caranya. Kita hanya tengok contoh di sini. Ini Nisa. Kita ada alat tulis. Akan menjadi alat-alat tulis. Kita ada kapal angkasa. Akan menjadi kapal-kapal angkasa. Dan kita ada juga buku teks. Macam buku teks tadi di depan Nisa. Okey, sekarang Nisa, di sini saya terangkan. Tadi Nisa kata ini buku-buku. Buku-buku kita tak tahu dia tajuknya apa. Sekarang di hadapan Nisa adalah buku teks bahasa Melayu. Betul cikgu. Jadi di hadapan Nisa ini adalah buku-buku teks bahasa Melayu. Ya, contoh ayat yang betul adalah di tangan saya ada buku-buku teks bahasa Melayu. Betul cikgu? Betul Nisa. Itu adalah salah satu contoh yang tepat ya Nisa. Okey, mungkin Nisa kita cuba tanya Nisa, anak murid di sana tu. Kita tanya kawan-kawan kita. Ada nak beri contoh yang lain? Sila layangkan kad hijau anda. Siapa nak cuba? Ya, kita tengok contoh yang lain. Ya, Daniel. Silakan Daniel. Silakan Daniel. Kereta api akan menjadi kereta api. Ya Nisa, kereta api akan menjadi kereta api. Maksudnya di sini Nisa, bila kita kata perkataan itu ganda, dia menjadi banyak Nisa. Kita ada satu kereta api. Sekarang kita ada banyak kereta api. Maksudnya seperti itu Nisa. Okey, mungkin ada perkataan yang lain? Ada lagi yang nak cuba? Contoh yang lain, anak-anak? Okey, silakan. Mugesh, silakan.
Jam tangan cikgu. Jam tangan apabila digandakan akan menjadi jam-jam tangan. Ya, betul. Jam tangan ya diberitahu oleh Mugesh adalah jam tangan akan menjadi jam-jam tangan. Mungkin musim perayaan ni Mugesh tu banyak jam tangan. Hari raya pertama dia pakai jam lain. Macam itu Nisa. Kita mengikut outfit kita cikgu. Kalau baju biru jam tangan biru, baju merah jam tangan merah. Saya seronok hari ni belajar setakat ini. Setakat ini kawan-kawan saya semua okey ya. Kalau anda masih okey, masih mengikuti, bagi Kak Nisa double thumbs up. Nisa nak tengok. Ya, masih mengikuti masing-masing lebar je. Tapi kan cikgu saya rasa haus lah. Saya rasa saya ada buat air oren tadi kat belakang. Nanti saya nak pergi ambil. Kita bergerak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lepas ini di Teras Bilik TV KPM. Jika seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini Raja menaiki tahta, jika hari ini peguam memenangi bicara, sejarahnya dimulakan dengan seorang guru biasa yang sabar mengajar, tulis dan baca. Selamat Hari Guru. Anda masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Akil dan rakan-rakan saya dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Sebelum kita nak meneruskan dengan pembelajaran kita kan Cikgu, saya Nisa di sini nak kongsikan kad ucapan bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan tiba tidak lama lagi, di mana tema tahun ini sama seperti tahun lalu, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Kami di Didik TV terima pelbagai kad ucapan. Salah satunya adalah kad ucapan fizikal yang kami terima. Yang ini kad ucapan dari adik Lia Akila dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Gelam, Terengganu. Saya nak lihatkan pada anda semua. Wah, cantiknya Nisa ya. Ada jambangan bunga khas untuk semua guru-guru di Malaysia. Terima kasih cikgu di atas pengorbanan yang telah dilakukan. Maklumlah musim pandemik ni kan cikgu kan, pelbagai cabaran dihadapi. Ada sedikit ucapan di mana terima kasih cikgu kerana ajar saya dengan baik. Saya sayang cikgu. Terima kasih adik Lia Akila. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana topik kita adalah kata ganda. Tetapi kan cikgu, saya nak tanyalah kawan-kawan saya dari SMK Kelapa Sawit ini, ada yang tak faham ke? Ada yang nak tanya soalan tak? Siapa nak tanya soalan? Boleh angkat tangan? Silakan. Kita nampak Rojini mengangkat kad merah tu. Silakan. Cikgu, maafkan saya ada soalan. Bagaimana dengan kata majmuk mantap? Contohnya perkataan sukarela. Apabila digandakan, adakah akan menjadi suka-sukarela? Baiklah, terima kasih Rojini. Nisa, pelajar ini bertanya tentang kata majmuk mantap. Ya, apabila kita belajar kata majmuk, kita ada kata majmuk mantap. Bagaimana kata majmuk mantap ini? Untuk menjawab soalan tersebut, sebenarnya saya akan terangkan juga di sini. Apabila perkataan kata majmuk mantap ini Nisa mengalami proses kata ganda, maka ia melibatkan keseluruhan perkataan tersebut. Jadi, mari kita imbas balik. Apakah 15 kata majmuk mantap yang telah dipelajari? Saya nak murid-murid saya ni bacakan sloka Aku Budak Baik yang telah diperkenalkan oleh Cikgu Din, Guru Cemerlang Bahasa Melayu daripada Kelantan. Boleh tak anak-anak saya minta awak kongsikan kepada semua? Okey, kalau dah sedia, silakan. Boleh, semua boleh. Okey. Okey, silakan anak-anak. Mungkin saya nak kira. 1, 2, mula. Aku budak baik, jangan kacau orang. Malas senyum-senyum, tak tipu wanita pun.
Terima kasih anak-anak. Sebenarnya mudah sahaja Nisa. Dia seperti ini. Aku budak baik, jarang kacau-kacau orang. Tapi suka senyum-senyum. Tak kacau wanita pun Nisa. Jadi apa sebenarnya antara 15 kata majmuk mantap itu? Kita boleh lihat antara bangsa, bumi putra, beritahu, jawatan kuasa, kaki tangan. Dan rasanya anak-anak di luar sana boleh nampak 15 kata majmuk mantap ini. Inilah kata majmuk mantap Nisa bila kita gandakan keseluruhan ejaan bagi perkataan tersebut diulang kembali. Soalan tadi, sukarela. Adakah dia menjadi sukarela? Salah Nisa. Sebenarnya dia menjadi sukarela. Sukarela. Ya, sebabnya dia kata majmuk mantap. Ini dalam kes-kes khas itu. Ya, Nisa. Baiklah, ini yang perlu diberi perhatian pada murid-murid di luar sana. Amalkan bagaimana nak menghafal kata majmuk mantap. Aku budak baik, jarang kacau-kacau orang. Malah suka senyum-senyum, tak tipu wanita pun. Wah, menarik cikgu ya. Okey, baiklah. Jadi Nisa, dah jelas di sini saya terangkan 3 kata ganda yang saya nak tekankan pada hari ini, iaitu kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan juga kata ganda majmuk. Jadi bagi menguji kefahaman anak-anak ini, kita ke slot aktiviti Nisa. Wah, aktiviti mesti seronok ya. Kita tengok cabar diri anda. Saya minta bantuan daripada anak-anak murid yang berada di Google Meet bersama kita hari ini Nisa untuk bacakan teks di atas ini. Siapa nak bacakan? Okey, silakan Luqman. Silakan Luqman. Kenal pasti jenis kata ganda yang terdapat dalam teks di bawah. Terdapat peniaga India, Melayu, Cina dan kaum lain yang sibuk menjalankan perniagaan masing-masing di bahu-bahu jalan. Baik. Barang-barang yang diniagakan tidak terhad pada kain-kain. Malahan barang-barang dapur, alat-alat tulis serta alat sukan. Peniaga bersatu hati dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Suasana ini dapat dilihat pada setiap malam minggu dan musim perayaan. Terima kasih Luqman. Nisa, sebenarnya teks ini jika ada pelajar-pelajar di luar sana, di rumah ataupun di dalam Google Meet, ini adalah teks warna-warni masyarakat di dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 1, muka surat 30 Nisa. Jadi mereka boleh membuat rujukan. Jadi kita uji mereka dengan mengkategorikan kepada 3 kata ganda yang kita belajar pada hari ini. Jadi saya nak minta mana-mana murid di dalam Google Meet cuba cari dan jawab. Siapa yang nak mencuba silakan. Siapa nak cuba angkat kad hijau anda? Raihana. Silakan. Pantas, silakan Raihana. Kata ganda yang saya temui dalam ayat itu ialah bahu-bahu jalan yang dikategorikan sebagai kata ganda majmuk. Ya, tepat sekali Nisa. Bahu-bahu jalan, kata ganda majmuk. Tahniah. Seterusnya yang lain. Siapa lagi nak cuba? Ya, kita ada banyak ni. Berebut-rebut ya Nisa. Berebut-rebut ni. Macam mana ni? Silakan Luqman. Silakan Luqman. Kain-kain. Kain-kain ialah kata ganda penuh. Ya, dia berikan kepada kita kain-kain. Kata ganda penuh Nisa. Betul Nisa. Seterusnya siapa lagi? Baneta, silakan Baneta. Silakan Baneta. Alat-alat tulis kata ganda majmuk. Dia berikan alat-alat tulis dalam kategori kata ganda majmuk. Betul Nisa. Alat-alat tulis Nisa. Ya, betul. Seterusnya yang lain mungkin ada. Siapa lagi? Cepat. Rogini, silakan. Rogini. Tolong-menolong dikategorikan di kata ganda berimbuhan. Apa dia? Tolong-menolong ya Nisa? Ya, betul. Tolong-menolong dalam kategori kata ganda berimbuhan Nisa. Dan mungkin ada lagi yang nak memberi contoh? Ada lagi. Siapa jawapan? lagi? Okey, Mugesh Warren. Silakan. Barang-barang cikgu. Barang-barang dalam dikategorikan kata ganda penuh. Ya, betul Nisa. Barang-barang dalam kategori kata ganda penuh. Jadi nampak je Nisa di sini mereka telah dapat membezakan. Ini adalah jenis-jenis soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan untuk membezakan jenis kata ganda tersebut Nisa. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan Nisa dengan aktiviti yang seterusnya. Jom cikgu. Baiklah Nisa. Aktiviti ini Nisa ada nampak kan balang anjat kita. Balang anjat. Kenapa ni cikgu? Itu tajuk dia barang anjat kita. Kita nak buat surprise, kita nak buat kejutan kepada anak-anak kita ni. Namanya ni.
Okey, jadi macam mana saya nak minta Nisa cabutkan satu warna kertas warna ada di dalamnya. Okey. Di dalam saya akan itu cabut. kita lihat ya siapa yang kena warna anak-anak kuning, warna kegemaran Kak Nisa. Ya, nama siapa? Boleh tunjukkan tak Nisa? Nama yang bertuah adalah nama Daniel. Daniel, tahniah anda yang bertuah. Boleh bantu saya Daniel jawabkan soalan ini. Okey Daniel, silakan. Silakan Daniel. Daniel boleh baca dulu? Daniel boleh baca dulu Daniel? Ayatnya? Boleh. Jalan raya di sekitar Shah Alam terpaksa ditutup untuk dibaiki dan ditolak kerana kerosakan akibat kenderaan ride. Ya. Jadi apakah kesalahan yang ada di dalam ayat tersebut, Daniel? Jalan raya, cikgu. Jalan raya. Apa jawapannya Daniel? Apa yang betul? Jalan raya adalah dikategorikan ganda masmuk apabila digandakan unsur pertama yang perlu digandakan. Maka jawapannya ialah jalan raya. Jalan raya. Nisa. Dia banyak sangat makan kuih raya ni Nisa. Jalan raya cikgu yang jawapannya. Yang dipilih adalah jalan raya. Jalan raya ini kata apa Nisa? Kata majmuk. Bila dalam ayat dia akan menjadi jalan raya. Baiklah kita teruskan Nisa. Yang kedua, gaul lagi Nisa. Kita tengok siapa yang kena. Yang bertuah di dalam balang anjak kita ni. Saya pilih warna merah cikgu. Warna merah. Merah tandanya berani. Ini namanya Raihana. Sangat berani orangnya ni Nisa. Ya. Jangan dicabar dia. Okey, kita lihat ayatnya. Silakan Raihana. Sila bacakan ayat ini Raihana. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan untuk memupuk semangat perpaduan adalah seperti mengadakan aktiviti kemasyarakatan dan kempen. Ya, saya rasa ada lemang tersekat tadi. Ya, hasil tersekat je daripada tadi semuanya Nisa. Kemasyarakatan dan kempen. Apa kesalahannya? Ada ke? Dan apa jawapan Raihana? Jawapan yang salah ialah antara aktiviti-aktiviti. Antara aktiviti-aktiviti. Jawapannya? Ya. Kenapa ya? Aktiviti-aktiviti adalah kata ganda penuh. Maka jawapan yang betul ialah aktiviti-aktiviti sahaja. Ya betul Nisa. Tengok antara aktiviti-aktiviti. Sebenarnya aktiviti-aktiviti itu dah banyak, dah jamak dah. Kita tambah lagi antara. Kenapa? Jadi tidak perlu. Sepatutnya aktiviti sahaja. Tapi kan cikgu, betulkan saya ya kalau salah. Kalau kita nak guna perkataan antara tu, aktiviti tu tak perlu berganda cikgu kan? Ya, kalau kita antara nak guna aktiviti. Betul Nisa. Jadi kalau jika kita nak guna antara, dia akan jadi antara aktiviti. Okey, baiklah. Saya kira kawan-kawan saya pun dah memahami. Kita akan sambung permainan lagi kita Nisa. selepas kita ini banyak cikgu. lagi Nisa. Cabut seterusnya Nisa yang ketiga. Sebelum saya cabut nama, saya sebutkan nama ni, kita akan berhenti seketika. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Siapa agaknya? Menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, dan sebentar tadi kita telah cabut satu nama bertuah yang akan memberikan apa kesalahan di dalam ayat yang kita akan tunjukkan. Betul, nama Nisa. yang bertuah adalah siapa yang seterusnya tu berwarna biru? Siapa tu? Warna biru ni nama dia. Baneta, silakan. Ya, Baneta, silakan. Kita bacakan tengok ayat yang ketiga. Ini. Nyatakan kesalahan ayat dan jawapan anda. Silakan. Bunyi sarakan anjing itu senyap-senyap kedengaran pada waktu malam. Kesalahannya?
Senyap-senyap. Senyap-senyap adalah tidak sesuai ditunjukkan kepada binatang, maka jawapannya ialah sayup-sayup. Sayup-sayup. Betul ke cikgu? Ya, betul Nisa. Ya. Senyap-senyap. Binatang takkan senyap-senyap. Betul. Dia akan kedengaran sayup. Sayup. Wah, bagus kawan-kawan kita setakat ini cikgu. Baiklah Nisa, kita Ya. terus ke aktiviti yang terakhir Nisa. Alah, ya ke yang dah ini terakhir ke? seronok sikit Nisa. Sekarang ni Nisa ada nampak tak Ya, saya. dadu ini Nisa? Ya, dadu Okey, saya besar. serahkan dadu ajaib Baik, berwarna ini kepada Nisa ya. Baik, Baiklah, Saya kita gunakan tengok hand sanitizer anak-anak dulu. kita Okey. siapa yang rasanya nak bersedia memilih warna dalam dadu-dadu tersebut. Okey. Silakan. Silakan. Siapa nak pilih warna? Izinkan saya, cikgu. Ya, Rojini. Warna Rojini. apa menjadi kegemarannya? Cikgu, saya suka sangat warna kuning. Dia suka kuning seperti Nisa. Ya. Nisa di dalamnya sebenarnya ada sampur raya tu di dalamnya. Sampur raya, jom Cuba kita Nisa lihat. tengok. Oh, Okey, Nisa. ya. Okey. Boleh tak Ini- Nisa buka dan kita tengok berapa ringgit duit raya itu Okey. sebenarnya ya? Ini dia. Yang dinyatakan di atas kertas ini adalah penjaja-penjaja kedai, cikgu. Ya betul, penjaja-penjaja kedai. Saya tanya kepada Rojini. Rojini, penjaja-penjaja kedai adalah kategori kata ganda apa? Kata ganda majmuk, cikgu. Kata ganda majmuk. Betul Nisa. Ya. Dan kita minta Rojini untuk bina ayat. Silakan. Silakan Rojini. Dan sementara kita menunggu Rojini membina ayatnya, kita teruskan yang kedua. Ya. Siapa lagi Okey. nak mencuba? Sebelum kita Angkatkan pergi anda. kepada ayat Rojini Ya. tadi ya, siapa lagi nak pilih? Nak pilih dadu berwarna apa? Kuning, Rojini dah pilih. Kita nampak Daniel. Daniel Nisa. Daniel, silakan Daniel. Daniel suka warna apa agak-agaknya? Saya suka warna hijau, cikgu. Hijau. Hijau Nisa. Okey, kita tengok lihat sampulnya. Perkataan yang mereka dapat. Dapatkan Okey. apa dia? Daniel mendapatkan perkataan Ya, perkataan erat-erat Daniel. erat-erat. Kategori apa ni Daniel? Kategori apa erat-erat ini Daniel? Kata ganda penuh. Ya, betul Nisa. Kata ganda penuh. Dan kita minta juga Daniel untuk membina Bina ayat. ayat. Sementara kita beri waktu, siapa lagi nak pilih? Ya, mungkin Nak lagi pilih satu warna? orang je. Seorang saja responden Seorang saja saya lagi? minta. Ya, seorang Raihana. saja. Siapa Raihana yang nak suka berbuat? warna apa? Raihana. Hijau dah tak boleh pilih, kuning pun dah tak boleh pilih. Jadi Rihanna suka warna apa? Saya suka warna biru. Biru. Baik. Biru. Okey, kita tengok. Silakan Nisa, apakah Sampul. perkataannya? Berdebar pula saya, cikgu. Macam nak keputusan anugerah. Ya. Ini tertoleh-toleh. Ya Nisa, tertoleh-toleh. Raihana boleh beritahu apakah kategori kata ganda bagi tertoleh-toleh ini? Kata ganda penuh berimbuhan. Ya, betul Ya, sekali Nisa. okey. Tahniah dan dipersilakan untuk membina ayat. Kita beri waktu sedikit Ya. kepada rakan-rakan kita untuk membina ayat mengikut perkataan yang telah mereka dapatkan. Contoh tadi, Betul. Rogini dapat penjaja-penjaja kedai. Erat-erat tadi, siapa cikgu? Daniel ke Luqman? Daniel hijau. Erat-erat dan Rehana mendapatkan perkataan Tertoleh-toleh. tertoleh-toleh. Ya, Kawan-kawan Nisa. kita dah nyatakan. Kita Okey, nampak. Rogini dah siap Rojini jawapannya. dah siap ya. Okey, kita mohon bantuan kepada yang tidak memilih lah untuk membaca Nisa. Ya. Baru adil di sini. Okey, Rojini. Silakan. Angkat kertas anda ke Ke tengah sedikit tengah Rojini. sikit. Okey. Lagi sikit Rojini. Sikit lagi. Okey, kita minta Luqman bacakan ayat tersebut. Silakan. Boleh? Silakan Luqman. Penjaja-penjaja kedai makan dinasihatkan agar menjaga kebersihan semasa penjadaan makanan, mengelakkan berlakunya keracunan makanan. Ya, bagus sekali ya Nisa ayatnya. Penjaja-penjaja nasihat diingatkan supaya menjaga keselamatan semasa dalam musim COVID seperti ini. Ya, Serontok betul. ayatnya tu Nisa. Okey, seterusnya tadi ayat erat-erat. Dah Ya. siap ke Daniel? Daniel dah siap ke Daniel? Okey, Daniel tunjukkan. Nampaknya Daniel pun dah mengangkat kad hijaunya tu Nisa. Belakang sikit Daniel, belakang sikit. Macam tu. Mungkin Daniel boleh ke belakang Ya, sikit. okey. Jelas. Okey, Siapa nak bacakan? Silakan sesiapa bantu baca. Siapa Izinkan kau saya, cikgu? Silakan. Silakan.
Puan Salma memegang tangan anaknya erat-erat semasa hendak melintas jalan. Ya, itu contoh ayatnya. Puan Salma memegang tangan anaknya erat-erat semasa hendak melintas jalan, Nisa. Dan kita tengok contoh ayat yang terakhir iaitu tertoleh-toleh daripada Raihanah. Tak silap saya tadi. Okey, Raihanah. Ya, silakan. Okey, itu ayat dia. Siapa boleh bantu bacakan? Mugesh, silakan. Ya, Mugesh. Syafiq tertoleh-toleh ke belakang apabila terdengar namanya dipanggil oleh seseorang. Ya, Syafiq tertoleh-toleh ke belakang. Macam Nisa terngendap-ngendap saya tadi. Terngendap masa apa tu pagi-pagi raya ni. Ini contohnya. Jadi mereka dah jelas ini kategori apa kata ganda tersebut dan mampu membina ayat dengan mudah, Nisa. Baiklah, setakat ini kita dapat lihat kawan-kawan kita ni telah faham bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis kata ganda di mana kita ada kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk. Dan mereka telah berikan contoh, mereka telah beraktiviti bersama-sama dengan kita. Diharapkan yang di rumah turut sama mengambil nota dalam pada mengunyah kuih raya sebelah lagi tulis nota. Macam tu. Okey, cikgu, apa rumusan ataupun kesimpulan yang kita dapat buat daripada sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, jadi Nisa, hari ini kita telah belajar 3 jenis kata ganda. Kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk. Ketiga-tiga ini berbeza sebenarnya, Nisa. Baik. Saya dapat simpulkan bahasa yang ringkas. Bila kita mengalami kata ganda penuh, Nisa, jadi perkataan itu secara keseluruhannya kita gandakan. Contoh macam buku tadi, buku-buku dieja secara penuh. Bila kata ganda penuh berimbuhan, Nisa, kita dapat mengeja dia digandakan secara separa, dalam bentuk separa. Contohnya tadi menari. Kita akan eja sebagai menari, nari. Dan akhir sekali, Nisa, kata ganda majmuk. Kalau kita nampak baju raya. Jadi kalau ada banyak baju raya, apa jawapannya, Nisa? Baju raya. Ya, betul, Nisa. Jadi secara keseluruhannya, dengan harapan pada hari ini pelajar-pelajar di luar sana ataupun anak-anak murid di dalam Google Meet dapat menggunakan kata ganda dengan betul, terutamanya dalam percakapan dan paling penting adalah dalam penulisan. Di mana mereka akan mengenal pasti kesalahan-kesalahan dalam ayat tersebut, Nisa. Okey, baiklah. Cikgu, terima kasih banyak-banyak kan. Saya nak ingatkan kepada kawan-kawan di luar sana, murid-murid semua, kalau ada yang tak faham macam Nisa tadi, tersalah jawab, jangan malu, jangan segan. Tanya Nisa, cikgu, apakah jawapan yang betul. Jangan takut, cikgu akan sedia membantu cikgu kan. Ya, betul Nisa, Okey, baiklah cikgu, kita mohonkan sekarang ni pagi-pagi raya ni kan. Saya nak minta cikgu beri sedikit ucapan raya kepada mereka di luar sana. Silakan cikgu. Okey Nisa, terima kasih Nisa. Sempena Hari Raya Aidilfitri ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada keluarga tercinta saya yang berada di Batu Pahat Johor dan Segamat Johor. Dan tidak lupa juga kepada para pelajar dan guru-guru SMK Kelapa Sawit Kulai. Dan tidak dilupakan kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam yang meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini dalam keadaan kekangan COVID-19. Pesanan saya, jaga diri, kita jaga kita, SOP kita turuti. Baiklah, terima kasih cikgu di atas ucapan raya yang telah diberikan. Saya pun ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton saluran Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami, terutamanya teraskan bangun-bangun pagi. Kawan-kawan kita ni bersemangat cikgu nak belajar walaupun di pagi raya kan kita ada juara-juara raya sekejap lagi. Kita nak berjamulah dekat sini. Yang di rumah pun boleh teruskan jamuan raya anda. Yang penting mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jaga diri, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan elakkan di kawasan yang sesak. Baiklah, kita sekarang ni telah pun tiba di penghujung rancangan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih Cikgu Akil. Dan terima kasih kawan-kawan saya dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Bye. Bye. Kata ganda yang dipelajari pada hari ini terdiri daripada kata ganda penuh, kata ganda penuh berhimbuhan dan kata ganda majmuk. Setiap kata menunjukkan perbezaan apabila mengalami proses penggandaan. Penggunaan kata ganda amat penting dalam pertuturan harian bagi memastikan laras bahasa yang digunakan adalah betul dan sangat penting dalam proses penulisan. Terima kasih Didik TV KPM kerana berusaha memberi pendidikan yang terbaik dan memastikan kelangsungan proses pembelajaran berlaku dalam era moden.
Murid-murid semua sedia maklum bahawa negara kita masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Walau dalam apa keadaan sekalipun, murid-murid perlu tunaikan tanggungjawab murid-murid sebagai seorang pelajar. TV Pendidikan merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk meningkatkan akses pendidikan negara kita yang berkualiti bagi membantu murid-murid semua. Jadi, manfaatkanlah kemudahan yang ada ini sebaik mungkin. Isi masa murid-murid dengan belajar. Ibu bapa juga perlu memberi sokongan kepada anak-anak agar mereka dapat memanfaatkan masa dan kemudahan yang disediakan ini. Manfaatkanlah masa cuti anak-anak semua. Jangan lupa belajar. Didik TV KPM